Assalamualaikum guys, welcome back. Aku ingatkan isu pasal Hurrih X Fest Raya ni, dia diam membisu tapi rupanya ada update baru. Pada siapa yang tak tahu, aku ringkaskan sikit untuk korang. Kisahnya sebelum raya hari tu, kecoh gila bila kata ada satu company ni yang awalnya announce diorang akan buat satu event dekat PWTC, yang mana event tu akan berlangsung selama 3 hari tak tutup-tutup, iaitu Hurrih X Fest Raya. Tapi malangnya bila kata sehari sebelum kejadian, para peniaga, usahawan-usahawan yang nak pergi set up booth diorang dekat PWTC itu dimaklumkan yang event Hurrih X Fest Raya ni terpaksa dibatalkan. Dan disebabkan rasa tertipu, makanya ada antara mereka yang viralkan kisah ni, dan juga isu ni dapat liputan daripada para media, yang mana beberapa hari lepas tu 3 orang individu yang terlibat dekat dalam Hurrih X Fest Raya projek ni ditahan dan dihadapkan ke mahkamah. Dan antara mereka yang ditahan dan juga dihadapkan ke mahkamah tu ialah pelakon Boy Iman. Dia sepatutnya 4 orang, tapi CEO dia katanya tak sihat dan masuk hospital. Boy Iman ada update media sosial milik dia dengan video penjelasan dan juga penafian yang dia ialah dalang untuk projek Hurrih X Fest Raya ni dan bakal kemukakan bukti hitam putih. Cuma buat masa ni kita je naik mata putih. Lepas tu isu ni seolah-olah senyap. Tak pasti sama ada peniaga dah pun dapat refund orang ataupun tak, dan tak pasti sama ada CEO dia dah keluar daripada hospital ataupun belum. Takkan ditidurkan? Diam terus ni. Dan yang paling baru semalam, Boy Iman ada update media sosial milik dia, namun kita masih belum dapat lagi apa-apa bukti hitam putih yang mengatakan bahawa dia bukan dalang dekat dalam projek Hurrih X Fest Raya ni. Tapi macam mana pun Boy Iman ada info untuk semua netizen. Aku bacakan sikit untuk korang. Pertamanya, posting dia ni berkisar pasal update yang dia dah pun pasang lawyer untuk wakilkan dia dalam projek ataupun dalam isu Hurrih X Fest Raya ni. Dan dia beritahu apa yang dia buat ni sebenarnya bukan untuk dia sahaja, tapi untuk semua tim yang terlibat, termasuk staff, penaja, kontraktor, artis, usahawan selebriti dan vendor. Okey, maksudnya mungkinlah ada yang belum dapat refund lagi. Dan dia kata, media sosial kau boleh spin. Bagi keterangan kau boleh spin. Sila spin di mahkamah nanti. Kita tengok lepas ke tidak kau punya spin. Saya putar. Saya tak nak putar, saya nak selesaikan. Dan Boy Iman update juga yang hitam putih yang dia nak tunjukkan tu masih lagi dalam proses dan dia akan reveal kepada kita secepat mungkin. Anyway, kita tolak ke tepi dulu update pasal Boy Iman tu. Aku cuma nak share dengan korang kenapa scammer zaman sekarang ni dia tumbuh macam ulat najis. Semalam tu nampak macam tak ada. Lah hari ni punya banyak. Dia bukan sebab apa. Sebabnya hukum dunia ni sebenarnya tak cukup besar untuk diorang. Contohnya, ada yang kantoi dan dapat pembalasan. So, apa yang dia dapat ialah hukuman untuk duduk dekat dalam selama 10 tahun. Dan ada antara diorang ni bila keluar tu sebenarnya sebelum tu diorang sempat untuk cuci duit dan diorang guna balik selepas diorang dah settle dah diorang punya hukuman. Kita ambil contoh lah, seorang scammer ni dia dapat sedut 1 juta. Lepas tu dia sempat untuk cuci duit tu sebanyak RM500,000. So bila dia dah habis holiday, makan dekat dalam tu pun orang belanja, bila dia keluar ni dia boleh pakai balik duit tu. Dan untuk tempoh 10 tahun dengan RM500,000 yang dia sempat cuci tu memang sangat berbaloi untuk dia. Tapi berlainan dengan mereka yang diperdaya oleh scammer ni. Sebagai contoh, seorang ni dah serahkan berpuluh ribu, dia dah buat loan untuk cukupkan duit bayaran untuk diserahkan kepada scammer tu, dan sekarang ni selepas 10 tahun dia masih lagi struggle untuk bayar hutang tu. Dan ada yang terpaksa kerja lebih masa sampaikan tak sempat rehat, tertekan, malu, hanya kerana duit berpuluh ribu yang dia dah serahkan kepada scammer tu dan dia langsung pisang, tak dapat apa. Lagi satu, jadi scammer online lagi best. Sebabnya let's say kalau kata kau klepet orang dan orang tu pergi buat report, kau hidup, kau mati, kau hidup balik 7 keturunan pun takkan jadi apa-apa. Kecuali kalau kata nama kau Muhammad Ryan Faizal bin Tun Haji Datuk Seri Muhammad Nayan Jibril. Kalau yang tu, let's say kalau kata hari ni kau kena scam, besok orang-orang yang terlibat tu semua dah berkampung dah dekat dalam lokap dan menunggu untuk dihukum. Jadinya, itu adalah antara punca kenapa ramai sekarang ni yang ambil jalan mudah dengan klepet orang lain. So, kepada korang semua yang nak berurusan dengan benda-benda yang macam ni, pertama sekali korang kena ingat, there's no such thing as offer that is too good to be true. Maksudnya yang terlalu macam bagus sangat. Sebagai contoh, korang bayar RM1,000, bulan depan korang dah dapat pulangan sebanyak RM4,000, RM5,000, RM10,000. Semua tu membongak aja. Ya? Dan let's say kalau kata korang nak husnuzon, nak istiqomah juga, korang nak teruskan dengan apa yang korang buat tu, pastikan korang betul-betul ada backup plan.
Apapun, aku harapkan perkara ini dapat diselesaikan dengan cepat. Dan sekali lagi, hari tu CEO tu janji dia nak bagi refund. Aku tak tahulah kalau kata dah betul-betul settle semua peniaga dah dapat refund tu ataupun tak. Wallahualam. Dan akhir kata pepantun, anak ayam main tanah, leka main diterkam rubah. Jadi scammer memang mudah, tapi akhirat terimalah padah. Dan kalau korang suka konten yang ada dalam channel ni, please consider to subscribe. Okay, so thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum.